Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi kita di channel Malaysia Respon. Tanpa membuang masa, kita terus saja membincangkan tentang tajuk yang mau saya berikan pada kali ini, yaitu kenapa kita rakyat Sabah menjelang PRU ke-15 nanti harus menolak mentah-mentah atau bulat-bulat kepimpinan atau penglibatan Tun Mahathir Mohamad. Kenapa tuan-tuan, adakah saya dendam atau tidak? Tidak, tapi ini adalah realiti. Antara banyak-banyak pemimpin, Perdana Menteri kita yang pernah memimpin negara kita, orang yang paling banyak memberikan impak negatif kepada negeri Sabah tidak lain tidak bukan adalah Tun Mahathir Mohamad. Apakah yang telah beliau rosakkan dan apa yang telah beliau lakukan? Beliau telah melakukan 5 kesalahan besar. Dan akibat 5 kesalahan besar ini, 3 hal yang sangat penting yang harus ada pada negeri kita telah hancur. Yaitu integriti serta maruah kita, pembangunan negeri kita, dan perpaduan kita. 3 hal ini hancur disebabkan oleh cara kepimpinan Tun Mahathir Mohamad yang tidak mengendahkan negeri Sabah. Jadi apakah kesalahan tersebut akan saya huraikan satu persatu. Jadi saudara-saudara sekalian, tentu ingat apabila USNO telah kalah pada tahun 1976 dan apabila Tun Fuad Stephen, Allahyarham Tun Fuad Stephen telah terkorban dalam nahas kejadian Double Six, negeri Sabah telah dipimpin oleh seorang ketua menteri yang baru yang sangat pragmatik dan berpandangan jauh, yaitu Tun Haris Saleh atau pada masa itu Datuk Haris Saleh. Beliau telah membangunkan negeri Sabah dengan karisma yang sangat-sangat baik, dengan perancangan yang sangat-sangat teratur. Perpaduan kita terjaga, pembangunan kita mengikut aluran hasil negeri yang ada. Contohnya tuan-tuan, pada ketika itu Kota Kinabalu merupakan sebuah bandar yang sangat kecil. Apa yang Datuk Seri Haris telah lakukan adalah dengan membangunkan Sinsuran dan Segama, sehingga Kota Kinabalu muncul sebagai antara bandar yang paling cepat membangun. Fasiliti-fasiliti kita tuan-tuan sangat ke depan. Masjid-masjid yang ada di negeri Sabah, contohnya Masjid Negeri Kota Kinabalu, Masjid Sendakan yang di Sim-Sim itu, Masjid Tawau, Masjid Keningau, Masjid Kudat, sangat-sangat moden, melebihi apa yang orang cakap, apa yang ada di negeri lain dan melebihi zamannya. Kemudian fasiliti-fasiliti yang kita ada, kemudahan yang kita ada. Kalau saudara-saudara bersekolah pada zaman itu, orang-orang yang lahir pada zaman itu, tentu masih ingat bantuan susu sekolah, baju sekolah, kasut sekolah, alat tulis, semua ada. Dan yuran tidak ada. Kemudian infrastruktur desa sangat-sangat lengkap. Walaupun perlahan-lahan, tapi orang cakap, kita tidak sakit hati melihat pembangunan yang seimbang. Jadi, pada masa itu, yang menjadi Perdana Menteri sebenarnya bukan Tun Mahathir. Pada masa itu, Perdana Menteri adalah Tun Hussein Onn. Jadi kerjasama antara Tun Hussein Onn, iaitu ayahanda kepada Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, dengan ketua menteri kita pada masa itu sangat-sangat erat. Sehingga pembangunan kita, orang cakap, lebih power berbanding pembangunan negeri-negeri lain. Jadi tuan-tuan, apabila Tun Mahathir memegang tampuk pemerintahan pada 1982, benda pertama yang beliau laksanakan adalah dasar ekonomi baru. Nah, di sini langkah pertama beliau, kesilapan pertama beliau, bukan kesilapan lah, kesalahan pertama beliau, apabila beliau tidak memasukkan kaum bumi putra Sabah dan Sarawak sebagai sebahagian daripada golongan yang dianggap bumi putra yang bakal dilebihkan dalam dasar ekonomi baru tersebut. Kita diabaikan. Dasar ekonomi baru memang untuk bumi putra, tapi bumi putra yang dimaksudkan lebih kepada rakan-rakan Melayu kita di Semenanjung dan bukan semua golongan bumi putra, termasuk orang asli sendiri. Tidak. Itu merupakan kesalahan yang pertama, tuan-tuan. Sabah Sarawak diabaikan. Kemudian rasa cemburu beliau terhadap pembangunan Sabah menyebabkan beberapa kemudahan yang sebelum itu kita ada perlahan-lahan ditarik balik. Beliau cemburu tentang bagaimana cara pentadbiran Yayasan Sabah yang begitu cekap mengatasi cekapnya pertubuhan seperti PKNK, Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah, negeri beliau, yang jauh tertinggal dari segi efisiensi berbanding Yayasan Sabah. Begitu juga dengan PKNS. Jauh tertinggal daripada Yayasan Sabah. Jadi beliau tidak mahu ada pemimpin lain yang kelihatan lebih berkarisma daripada beliau. Jadi apa yang beliau lakukan adalah, walaupun Parti Berjaya adalah sebahagian daripada komponen Barisan Nasional, Tun Mahathir telah melakukan satu perkara yang sangat keji dalam politik, iaitu menjatuhkan Datuk Haris Saleh, orang yang berada sebagai komponen parti beliau sendiri. Beliau jatuhkan. Langkah yang beliau buat adalah dengan memujuk Datuk Haris Saleh atau memaksa atau mungkin melakukan hal-hal yang tidak wajar, iaitu menyerahkan Pulau Labuan sebagai wilayah persekutuan. Mau tidak mau tuan-tuan diserahkan, dan kita harus terima hakikat bahawa Labuan ini dulu mau dibolak-balikkan macam mana pun tetap sebahagian daripada Sabah. Orang-orang saudara-saudara kita di Kuala Penyu, di Menumbuk,
di Membakut, semua tetap menganggap bahawa Labuan itu sebahagian daripada mereka. Tapi sekarang Labuan sudah menjadi, orang cakap, sebahagian daripada wilayah persekutuan. Sudah 35 tahun pulau kecil yang selama-lamanya milik kita itu sudah tidak menjadi milik kita lagi. Nampak tuan-tuan ya? Jadi apabila isu ini memanas, Datuk Haris Saleh telah mendapat tamparan hebat apabila parti berjaya yang beliau pimpin, termasuk beliau-beliau sekali, telah kalah pada pilihan raya 1985. Jadi nampak tuan-tuan, kesalahan yang kedua, sanggup menjatuhkan pimpinan yang baik di Sabah supaya tidak melebihi kepimpinan beliau yang ada di Semenanjung, supaya tidak mengelabui orang cakap karisma beliau di Semenanjung dan di bahagian lain di Malaysia. Jadi nampak akibatnya pula Pulau Labuan hilang daripada genggaman kita. Itu kesalahan yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, yang ini bukan pembangunan, bukan integriti, tapi tentang polarisasi kaum. Ini pun menyentuh tentang harga diri kita juga. Beliaulah orang yang pertama ataupun satu-satunya orang yang menginisiatifkan projek 05, yaitu projek IC yang sengaja dibuat pada masa itu untuk memenangkan UMNO menumbangkan PBS pada pilihan raya tahun 2000-an. Jadi tuan-tuan nampak, hal yang tidak wajar dilakukan oleh saudara Perdana Menteri, beliau seharusnya menjaga kedaulatan negeri Sabah, menjaga negeri Sabah daripada ancaman luar. Tapi hal yang sebaliknya beliau lakukan apabila pendatang-pendatang dari Indonesia dan Filipina telah diberikan kad pengenalan 05. Ini tidak dapat dinafikan. Ramai yang takut bersuara. Tapi demi negeri, saya berani bersuara. Saya berani mengatakan IC05, kau pusinglah macam mana cerita, tetap saya berani menyatakan projek tersebut adalah inisiatif daripada Tun Mahathir bersama dengan Allahyarham Megat Junid Megat Ayub pada masa itu. Ini kita dapat nafikan. Jadi apa yang berlaku sampai sekarang? Masalah parti yang seharusnya mereka selesaikan menjadi, orang cakap, berbibit-bibit ya, di negeri Sabah. Itu yang ketiga. Yang keempat, selepas parti berjaya tumbang, kita ingatkan Tun Mahathir dengan parti yang baru, yaitu PBS, yang akhirnya masuk ke dalam komponen Barisan Malaysia Bersama USNO, akan dibentuk dan akan memacu pembangunan negeri Sabah. Rupanya tidak. Lebih parah lagi, apabila kedua-dua komponen ini diterima sebagai kawan di peringkat pusat, tapi lawan di peringkat negeri. Kita dipecah belahkan. Dan perpecahan antara kaum bumi putra bukan Islam dan Islam yang disebabkan oleh adanya USNO dan PBS pada masa itu mengakar ubi sampai sekarang. Ini realitinya tuan-tuan. Ya, jadi nampak kesalahan ketiga beliau adalah keempat beliau adalah memecah belahkan perpaduan kita di negeri Sabah. Ini merupakan satu hal yang tidak dapat kita maafkan. Yang keempat tuan-tuan, harga diri kita. Negeri Sabah adalah negeri yang terkenal dengan katak-kataknya dalam istilah politik lah. Jadi siapa yang memulakan inisiatif katak ini? Siapa yang mula membudayakan politik lompat-melompat ini? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan. Orang yang pertama menghalalkannya adalah Tun Mahathir. Kita masih ingat, PBS menang walaupun tipis, 25 kursi berbanding 23 pada pilihan raya tahun 1999. Tapi apa yang terjadi adalah berlakunya kes lompat-melompat apabila Datuk Lajim, Datuk Rubin Balang dan Zaini Isa dari Labuan, Adun Dilantik, telah melompat menyebabkan runtuhnya kerajaan PBS pada masa itu. Tidak cukup dengan itu tuan-tuan. Tidak cukup dengan budaya katak-mengkatak ini. Ada lagi hal-hal yang lain yang berlaku berturutan daripada hal itu. Kerajaan negeri kita semua menjadi tidak kukuh sampai sekarang. Jadi kenapa kita harus tolak tuan-tuan? Kita harus tahu pilihan raya umum ke-15 bakal berlaku bila-bila masa. Kita yakin BN dan PN tidak akan bertanding bersama. Jadi masing-masing ketiga-tiga parti yang mengincar 26 kursi parlimen di Sabah ini akan mendapatkan naungan daripada Semenanjung atau gabungan paling tidak. Jadi sudah tentulah Barisan Nasional dengan ditunjangi UMNO akan bermati-matian disokong oleh karisma Datuk Seri Najib Tun Razak. Walaupun kita tahu UMNO sekarang berada di bawah pimpinan Datuk Zahid Hamidi dan Datuk Muhammad Hassan, tapi tetap aura bosku sangat diperlukan dan aura beliau jauh lebih kuat berbanding dengan Tun Mahathir. Kemudian Parti Pribumi Bersatu Sabah, Parti Pribumi Bersatu yang sekarang dipimpin oleh Ketua Menteri kita Datuk Seri Haji Jinor, pastilah akan habis-habisan juga disokong oleh kepimpinan terkuat, yaitu Perdana Menteri kita yang ada sekarang, yang bakal menjadi penyandang pada pilihan raya akan datang, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemudian tuan-tuan, parti warisan. Jadi di sinilah parti warisan boleh memilih tiga cara. Sama ada bertanding sendiri sebagai sebuah parti yang dipimpin oleh presidennya Datuk Seri Shafie Apdal, ataupun mungkin bergabung dengan Pakatan Harapan seperti yang sedang berlaku sekarang di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi pilihan ketiga ini jangan sekali-kali. Jangan terima Tun Mahathir Mohamad sebagai sebahagian daripada Pakatan Parti Warisan. Kalau itu berlaku, kita tolak. Kemudian, jikalau Tun Mahathir mengambil keputusan untuk memperjuangkan Sabah dengan parti barunya, saya meminta kepada rakyat Sabah yang masih mengenang maruah negeri kita supaya menolak hal ini. Supaya menolak
Tun Mahathir kerana kemusnahan yang beliau lakukan pada negeri Sabah tidak bakal terubati sampai bila-bila. Jadi saya mohon saudara-saudara sekalian, saya tidak memfitnah, apa yang saya berikan adalah fakta untuk mempertimbangkan saranan saya ini supaya menolak. Siapapun kamu pilih, pilihlah. Tapi jangan Tun Mahathir Mohamad. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.